Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jadi kelas pada hari ini kita akan sambung dengan pembelajaran Komsas, iaitu antologi jaket kulit kijang dari Istanbul. Okey, untuk Komsas ni, untuk antologi ni, setiap negeri seluruh Malaysia semuanya sama. Yang berbeza hanyalah novel sahaja. Okey. Okey. Boleh nampak tak apa yang cikgu share dekat skrin? Boleh Boleh. Terima kasih atas respon. Okey, boleh dengar dahulu syair Bidasari. Itu syair yang kita akan belajar hari ini Tua suatu riwayat raja di desa di karang fakir dijadikan hikayat supaya menjadi ibadah. Ada raja suatu negeri Sultan Khalifah Akas Bestari asalnya baginda raja yang bahari melimpah ngadi dagang sentera airan orang empunya tamasya baginda itulah raja perkasa sangat tiada merasai susah entah pada esok dan lusa. Dari Sultan Raja Bestari setelah itu istri beberapa bulan beberapa hari Amilah putri permaisuri beberapa lamanya dalam kerajaan bagi kedua suka
Datanglah beroleh kedukaan, Baginda meninggalkan tahta kerajaan. Datanglah kepada suatu masa melayani makhluk dari angkasa. Unggas gurda sangat perkasa, menjadi negeri rosak binasa. Datanglah menyambar suaranya bahan, gemparlah sekalian terisi negeri indah gulana, bau di kemana. Baginda pun sedang lihat dahulu mendengar getar seperti bertitah baginda raja yang gempar itu apakah hendak. Okey. Macam mana syair tadi? Ngantuk tak dengar? Jangan tidur baru je mula kelas. Habis terlena. Cikgu pun nak tertidur tadi. Bukan senanglah kalau kita nak mengalunkan syair. Hanya orang yang bersuara merdu saja yang boleh melanturkan syair. Cikgu semalam cikgu bersyair satu kelas gelak. Itu cikgu satu rangkap je. Lepas tu cikgu suruh budak yang gelak tu dia sambung cikgu bersyair. Siapa suruh gelak? Okey. Okey, kita tengok dari segi maksud dia. Kalau kita dengar je memang tak faham. Kita kena tahu apakah maksud setiap rangkap. Okey, yang pertama, rangkap pertama, dengarkan tuan suatu riwayat raja di desa negeri Kembayat. Dikarang fakir dijadikan hikayat supaya menjadi tamsil ibarat. Okey, rangkap satu ni dia mengisahkan tentang seorang raja yang memerintah di sebuah negeri yang bernama negeri Kembayat. Okey. Itu saja. Lepas tu dia beritahu lagi pengarang ni ataupun storyteller dia beritahu kisah raja tu dia nak supaya dijadikan pengajaran kepada pembaca. Memang setiap cerita yang diceritakan, tak kisahlah apa-apa, semua untuk memberikan pengajaran kepada audien. Okey. Rangkap yang kedua. Okey, dokumen. Rangkap yang kedua,
ada raja suatu negeri Sultan Khalifah akas bestari. Asalnya baginda raja yang bahari, melimpah ngadil dagang senteri. Okey. Jadi raja di negeri Kembayat ni seorang raja ataupun seorang sultan yang sangat bijaksana. Maknanya dia pandai memerintah. Kan? Hasil kebijaksanaan baginda memerintah di negeri Kembayat tu, ekonomi di negeri Kembayat maju dan berkembang pesat. Jadi banyak pedagang-pedagang daripada luar negara ini yang datang berdagang di negeri Kembayat. Okay. Rangkap yang ketiga. Hairan orang empunya temasya, baginda itulah raja perkasa. Sangat tiada merasa susah, entah pada esok dan lusa. Okey. Jadi sepanjang baginda memerintah negeri Kembayat, baginda tak pernah langsung merasai susah. Maknanya dia tak ada langsung menghadapi sebarang musibah yang berlaku di negeri Kembayat. Tak ada hujan lah. Tapi tak tahulah pula esok lusa ada musibah, kan? Okey, rangkap yang keempat. Seri Sultan Raja Bestari setelah ia sudah beristeri. Beberapa bulan, beberapa hari, hamillah putri Maisuri. Okey. Jo pula. So, nak jadikan cerita, raja tu pun berkahwin dengan seorang puteri raja dan mendapat dan menimbang seorang cahaya mata. Lepas tu, itu je lah. Okey, rangkap yang kelima, setelah beberapa lamanya dalam kerajaan, baginda duduk bersuka-sukaan, datanglah beroleh kedukaan, baginda meninggalkan tahta kerajaan. Okey. Setelah bertahun-tahun, ya, baginda memerintah, ya. Maknanya sepanjang dia memerintah tu tak adalah sebarang musibah. Tiba-tiba baginda ditimpa musibah. Ada masalah dalam dia punya kerajaan. Tak tahulah, mana dia tak cerita secara jelas apakah jenis musibah yang melanda raja negeri Kembayat. Jadi disebabkan masalah yang dihadapi, baginda terpaksa turun. Maknanya terpaksa berundur daripada menjadi raja negeri Kembayat. Okey. Macam situasi yang berlaku dekat Malaysia. Nampak? Sejak beberapa tahun ni, Malaysia asyik bertukar-tukar kerajaan. Asyik bertukar-tukar Perdana Menteri. Nampak? Dia apa sebab berlaku yang macam ni? Sebab kerajaan di Malaysia ni tidak stabil. Okay, cikgu tak nak ulas lebih lanjut, nanti viral pula. Nanti cakap cikgu sama politik. So nak bandingkan lah. Okay. Datanglah kepada satu masa, melayanglah unggas. Unggas tu maknanya burung. Zaman dulu, kita panggil penggunaan bahasa Melayu klasik. Burung kita panggil unggas. Bulan kita panggil bulan. Kalau cantik kita panggil bahari. Itulah namanya bahasa Melayu klasik. Unggas Gurda sangat perkasa, menjadi negeri rosak binasa. Okey, pada satu hari negeri Kembayat diserang oleh seekor burung Garuda. Tahu burung Garuda tu apa dia? Burung Garuda tu macam dia macam raksasa lah, dia besar. Mungkin spesies dinosaur kot. Tapi burung Garuda ni sebenarnya mitos lah. Tak tahu betul atau apa tidak. Dia mitos. Ada yang kata mitos, ada yang kata legenda. Jadi burung Garuda tu dia menyerang negeri Kembayat. Jadi apa yang berlaku? Banyak rakyat yang mati. Ada yang kehilangan tempat tinggal dan sebagainya. Jadi huru-hara lah negeri Kembayat tu. Okey, rangkap yang ketujuh, datanglah menyambar suara bahana.
gempalah sekalian mulia dan hina, seisi negeri gundah gelana membawa diri ke mana-mana. Jadi serangan burung geruda ke atas negeri Kembayat ni sangat dahsyat. Memang macam situasi peperangan. Pak, padahal seekor je yang serang, tapi hancur negeri Kembayat tu. Jadi rakyat sangat sedih. Sangat sedih, sangat takut dan merasa terancam. Okay. Semua lari berjalan, lari bertempiaran tanpa tujuan. Okey, rangkap yang terakhir. Baginda pun sedang dihadap orang, mendengar gempa seperti perang. Bertitah baginda raja yang garang, gempar ini apakah kurang? Okey. Ketika itu baginda sedang bersemayam di singgasana sambil menerima menghadap pembesar dan rakyat jelata. Keadaan huru-hara bagaikan di medan peperangan jelas kedengaran. Baginda bertitah dengan nada yang tegas tentang perkara cemas apa perlu berlaku. Okey. So, dia beritahu kat sini, disebabkan berlakunya huru-hara di negeri Kembayat, rakyat ni dia pergi menghadap bekas raja, mantan raja tadi yang turun tahta tadi kan. Dia beritahulah apa yang berlaku dekat negeri Kembayat tu, maknanya beritahulah yang negeri Kembayat tu diserang oleh burung geruda dan sebagainya. Jadi baginda pun dia rasa macam tak percaya benda ni berlaku. Dia rasa macam pelik. Okey. So itulah saja ending dia. Makna syair berdasari ni dia tergantung. Dia tergantung. Okay, kalau nak tahu cerita penuh, kita kena baca manuskrip Melayu. Dekat mana nak jumpa manuskrip Melayu? Dekat Perpustakaan Negara ataupun Arsip Negara. Banyak manuskrip Melayu. Kamu boleh baca dalam Sulalatul Salatin kan. Itu banyak hikayat-hikayat yang kamu yang apa? Ditulis dalam tulisan Jawi. Okey. Selesai. Kita tengok apakah pengajaran dia. Okey, Nilai Nota ni saya akan upload dalam website. Okey, nilai ketaatan. Rakyat Kembayat taat kepada Sultan. Okey, yang kedua nilai tanggungjawab. Raja Negeri Kembayat bertanggungjawab mentadbir negeri. Okey, nilai keprihatinan seorang pemimpin. Seseorang perlu prihatin dengan kesusahan yang ditanggung oleh orang lain. Nilai kasih sayang. Raja yang menyayangi rakyat dan isterinya. Okey. So ini pengajaran dia. Kita hendaklah menjalankan tanggungjawab yang diberikan oleh rakyat dengan amanah. Okey, macam tadilah. Raja Negeri Kembayat tu dia melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang raja. Okey. Kita masih taat dan patuh akan perintah ketua atau pemimpin demi keharmonian organisasi. Kita perlulah bijaksana dalam merangka, menyusun dan membuat segala perancangan tugas. Kita hendaklah melayani setiap orang dengan adil dan seksama. Kita haruslah bersedia setiap masa bagi menghadapi sebarang ancaman musuh atau malapetaka. Okay, akhir sekali kita perlulah memupuk sifat kasih, sayang yang mendalam terhadap ahli keluarga demi melahirkan sebuah keluarga yang bahagia. Okey. Jadi untuk syair ni kamu hanya perlu tahu dia punya sinopsis dia, maknanya maksud setiap rangkap. Lepas tu kamu baca sedikit nilai dalam pengajaran. So kamu tak perlu fokus dari segi bentuk syair, gaya bahasa syair, tak payah fokus sebab tak ditanya langsung dalam peperiksaan. Okey. Okey, so kita dah selesai untuk syair bidasari. Ada apa-apa soalan tak tentang syair ini? Ada soalan?
Tak ada? Okey. Sebab Komsas peringkat SPM ni dia berbeza dengan peringkat menengah rendah. Menengah rendah tu memang kita belajar Komsas secara spesifik lah. Kan? Tadi so kalau peringkat SPM ni dia dah kurangkan elemen-elemen Komsas ni. Pak, dia dah tukar dalam bentuk soalan kebat. Hanya novel saja yang tinggal. Novel tu masih dia tanya lagi lah unsur-unsur sastra ni. Okey, sekarang kita pergi kepada cerpen Kaduk, Ayam dan Raja. Dah belajar ke belum kat sekolah cerpen? Cerpen Ayam, Kaduk dan Raja. Belum? Belum Siapa yang dah belajar? Ada tak yang dah belajar? Belum tak apa. Okey, so semua tengok video ini Okay, cerpen Kaduk, Ayam dan Raja ni telah dikarang oleh Zuna Hasan. Siapakah Zuna Hasan? Zuna Hasan ialah sastrawan negara. Zuna Hasan adalah sastrawan negara wanita yang pertama dekat Malaysia. Okay. Masyarakat mengejek kebudakan kaduk tetapi Sekejap. masyarakat mengejek kebudakan kaduk tetapi tiada sesiapa pun yang marah akan raja yang sanggup mengambil tanah orang miskin. Jelas tak suara video ni? Ke kena kuat lagi? Jelas? Kuat, okay. Masyarakat mengejek kebudakan kaduk tetapi tiada sesiapa pun yang marah akan raja yang sanggup mengambil tanah orang miskin. Setelah tanahnya diambil, Kaduk, isteri dan anaknya menumpang di atas tanah milik mereka sendiri. Setelah anak lelakinya dewasa dan berumah tangga, Kaduk mempunyai seorang cucu lelaki. Seiring dengan perubahan zaman, anak dan cucu Kaduk kini hidup pada zaman merdeka yang serba maju. Kaduk menamakan anaknya Hasan. Hasan pula menamakan anaknya Hakim. Nama-nama yang diberikan itu membawa pengertian yang baik dan menunjukkan kemajuan dalam kehidupan keluarga mereka. Hakim merupakan cucu Kaduk yang terpelajar. Hakim menyedari banyak ketidakadilan berlaku di sekelilingnya, terutama dalam kes tanah datuknya yang terlepas ke tangan raja. Hakim menceritakan perkara itu kepada kawannya, Azam, iaitu seorang mahasiswa jurusan undang-undang. Mereka merancang untuk menuntut hak yang dirampas itu. Setelah bekerja, Hakim melantik Azam untuk menuntut semula tanah itu. Hakim memberi alasan bahawa datuknya tidak dapat membantah perintah raja dan terpaksa menyerahkan ayamnya si Kunani kepada raja tanpa kerelaannya. Berkat kecekapan Azam dengan bukti-bukti yang ada, akhirnya tanah itu kini sah menjadi milik Hakim. Walaupun tanah kepunyaan datuknya itu tidak luas dan tidak bernilai tinggi seperti tanah-tanah di bandar, Hakim bersyukur kerana dia berjaya mendapatkan tanah itu kembali. Selain dapat membersihkan nama Kaduk, Hakim juga dapat menebus maruah datuknya yang sudah bertahun-tahun menjadi bahan ejekan orang ramai. Hakim memanfaatkan tanah datuknya yang berstatus tanah pertanian itu dengan berkebun dan menternak. Dia nekat untuk menternak ayam secara pertanian kontrak dengan sebuah syarikat bertaraf dunia, iaitu Global Chicken yang mempunyai cawangan di Malaysia atas nama rangkaian Jasa Agriculture ataupun Raja. Keinginan Hakim menceburi bidang penternakan didorong oleh beberapa faktor. Dia yang gemar mendengar pidato sejak dahulu,
ingin menyahut seruan pakar-pakar ekonomi dan para pemimpin untuk meningkatkan aktiviti pengeluaran makanan negara selain tertarik dengan slogan pertanian adalah perniagaan. Hakim semakin bersemangat untuk memajukan tanah yang ditebusnya setelah mendapat tahu bahawa terdapat pelbagai kemudahan dan bantuan pertanian. Ia berharap dapat menjadi contoh kepada anak bangsanya yang mendapat kelebihan daripada dasar ekonomi baru DEB dan pelbagai projek pembangunan daripada kerajaan. Hakim perlu membina sebuah reban tertutup dengan sistem penyaman udara dan peralatan memberi makanan semi-automatik. Wang simpanannya hampir habis dan dia perlu mendapatkan pinjaman bank. Setelah puas berusaha, akhirnya pinjaman Hakim diluluskan dan tanah Datuk yang kini menjadi miliknya dijadikan cagaran. Setelah mendapat pinjaman itu, sebuah reban yang dapat memuatkan 10,000 ekor ayam pun terbinalah. Hakim bekerjasama secara kontrak dengan syarikat Raja. Azam yang akan keluar negara mengucapkan tahniah dan berjanji akan berjumpa Hakim setahun lagi bagi meraihkan ulang tahunnya sebagai penternak. Setahun sudah berlalu. Azam pun pulang ke tanah air lalu menemui Hakim. Setelah saling bertanya khabar, mereka berdua pun duduk di pondok rehat Hakim yang menghadap reban ayamnya. Pada masa itulah, Hakim menceritakan kehidupan sebenar seorang petani moden di negara yang gah dengan dasar-dasar pembangunan ekonominya. Azam bertanyakan Hakim tentang jumlah pusingan ayam-ayam tersebut. Hakim menyatakan bahawa dia sudah 6 kali menjual ayamnya. Ayam-ayam yang ada di dalam reban kini ialah pusingan yang ketujuh. Hakim turut memberitahu Azam bahawa dia merasakan terlalu banyak masalah yang menimpanya pada masa kini. Hakim menceritakan masalah jalan masuk ke rebannya yang tidak berturap dan becak pada musim hujan menyukarkan proses pengedaran. Permohonan untuk membaiki jalan telah dilakukan tetapi tidak berjaya. Dia juga dikutuk oleh penduduk kampung kerana lori-lori ayamnya telah menambahkan kerosakan jalan di situ. Hakim bersyukur kerana jualan ayam-ayamnya itu masih mendatangkan hasil. Ia masih mampu untuk melunaskan hutang bank dan syarikat raja. Hakim menunjukkan salah satu penyata daripada syarikat raja. Dengan hasil itu jugalah dia membayar upah pekerja, bil air dan elektrik serta kos penyelenggaraan yang lain. Hakim memberitahu Azam bahawa dia telah bersilap membuat pilihan. Dia fikir dengan memilih ternakan kontrak, penternak dan syarikat payung akan sama-sama menikmati keuntungan. Namun begitu, keadaan sebaliknya berlaku kerana syarikat raja akan tetap mengaut keuntungan yang banyak walaupun dia mengalami kerugian. Hakim memberitahu Azam bahawa kini dia telah menyedari tujuan sebenar syarikat raja adalah untuk memasarkan makanan dan ubat-ubatan mereka. Dia juga tidak mempunyai hak untuk menentukan harga dedak dan ubat-ubatan yang dihantar kepadanya. Hakim hanya mampu berharap agar pihak raja tidak mensabotasnya. Azam bagaikan tidak percaya apabila mendengar cerita Hakim kerana memikirkan Jabatan Haiwan telah memantau perkara tersebut. Ia meminta Hakim membuat aduan dan mendapatkan nasihat daripada doktor veterina jika ayamnya sakit. Hakim bersetuju dan berharap kerajaan dapat membela nasib penternak kecil sepertinya. Azam memujuk Hakim dengan mengatakan bahawa menternak ayam secara kontrak ada juga kebaikannya. Mereka akan menyediakan bekalan anak ayam, dedak dan lori. Namun begitu, Hakim tidak berpuas hati kerana harga bagi semua kemudahan itu ditentukan oleh pihak raja. Hal ini menyebabkan hidupnya kini dikelilingi hutang. Azam yang bersimpati dengan nasihat Hakim bertanyakan rancangannya. Dengan perasaan kecewa, Hakim mengatakan bahawa dia terpaksa meneruskan pekerjaan itu dan berharap akan mendapat hasil yang baik. Hal ini demikian kerana dia perlu melunaskan hutang bank. Hakim tidak mahu tanah yang telah berjaya dituntutnya itu akan dirampas oleh pihak bank pula. Hakim juga meluahkan perasaan kecewanya kepada Azam. Hakim mengatakan bahawa hidupnya sama seperti datuknya, Kado. Walaupun pada zaman ini tiada raja yang menyambung ayam, tetapi muncul pula raja dalam bentuk baharu yang menguasai ekonomi negara. Golongan ini juga menguasai kehidupan golongan yang lemah. Okey, kelas.
Faham tak cerpen ni? Faham? Ada tak yang tak faham? Adam faham sikit. Kalau tak faham, cikgu akan terangkan sekali lagi. Faham sikit. Siapa lagi yang okey, cikgu nak semua respon. Faham ke, tak faham ke, faham sikit. Tak suka sebab cerita tak habis. Cerita ni dah habis dah. Dia tak habis dah tadi. Cerita tergantung. Betul-betul cerita tergantung. Okey, tak apa. Cikgu terangkan semula. Okey, cerpen Kaduk, Ayam dan Raja mengisahkan perjuangan cucu Kaduk iaitu Hakim yang berusaha mendapatkan tanah milik arwah datuknya yang diambil oleh raja. Okey, macam ni. Okey, cerita ni mengisahkan tentang okey, mula-mula macam ni, Datuk Hakim ni namanya Kaduk. Okey, lepas tu hari Datuk Hakim ni dia pergi bersabung ayam dengan ayam raja. Tapi raja tu bijak. Dia tahu ayam Kaduk ni ayam yang kuat. Lepas tu dia minta Kaduk ni tukar ayam. Maknanya raja ambil ayam Kaduk, Kaduk ambil ayam raja. Hasilnya ayam siapa yang menang? Ayam raja ke ayam Kaduk yang menang? Ayam Kaduk ke ayam raja yang menang? Kaduk ni bersabung ayam dengan ayam raja. Siapa yang menang? Dah tentulah ayam raja. Betul Alia Safia Hasif. Sebab apa ayam raja menang? Sebab raja dah ambil ayam Kaduk. Ayam Kaduk ni hebat. Nama ayam Kaduk tu Punani. Apa kesan dia bila ayam raja menang? Apa kesan dia? Apa kesan dia? Apa yang berlaku dekat Kaduk? Siapa yang baca mesti dah tahu. Apa kesan dia? Kesan dia, tanah Kaduk kena rampas oleh raja. Zaman dulu ni memang dah jadi satu tradisi lah. Raja pun ada berjudi lah. Berjudi apa? Bersabung ayam. Rakyat zaman dulu pun, rakyat Melayu dulu pun memang suka berjudi. Dengan cara bersabung ayam. Itu judi zaman dulu. Judi zaman sekarang lain. Dia main mesin, ada yang main Toto 4D, ada yang main apa lagi? Main apa ni? Mega 888 yang online guna smartphone, macam-macam. So betul lah Safia. So raja dapat tanah Kaduk. Okay. Sambung balik. So tahun demi tahun apa yang berlaku? Hakim yang mendapat lulusan universiti telah meminta bantuan sahabatnya, iaitu Azam, seorang lulusan bidang undang-undang, untuk memfailkan kes tuntutan tanah seluas 4 ekar itu. Okey, maknanya hakim iaitu cucu Kaduk ni, dia nak fight kes ni dekat mahkamah. Dia nak ambil balik tanah datuk dia yang dirampas oleh raja. Okay, berjaya ke tak? Tengok sini. Melalui penghujaan Azam, beliau telah berjaya. Pak, berjaya meyakinkan mahkamah bahawa Kaduk menyerahkan ayam Punani
kepada raja tanpa kerelaan hatinya. Hal ini menyebabkan kemenangan berpihak kepada hakim. Okey, nampak? Hasil daripada kebijaksanaan Azam ni, itu kawan kepada hakim. Alhamdulillah, tanah datuknya berjaya diselamatkan, berjaya diambil semula dan diwarisi kepada hakim. Okey. So, bila hakim dah dapat tanah, apa yang dia buat kat tanah? Apa yang dia buat kat tanah tu? Apa yang dia usahakan kat tanah tu? Okay. Setelah itu, hakim merancang untuk menternak ayam secara pertahanan kontrak dengan syarikat besar yang menubuhkan cawangan di Malaysia dengan nama Rangkaian Jasa Agrikultur atau singkatannya Raja. Nampak? Berkait rapat. Jadi, dengan tanah tu, hakim mengusahakan penternakan ayam secara kontrak dengan syarikat raja. Nampak? Dulu datuk dia bersambung ayam dengan raja. Kali ni hakim pula ada kita panggil lah, dia sign kontrak dengan raja. Maknanya syarikat raja ni apakah function dia? Dia buat apa? Syarikat raja ni dia supply, ya, dia supply makanan ayam, perubatan ayam, dia supply. Ya. Boleh klik pula. Hakim menternak ayam bagi menyaut seruan kerajaan yang banyak memberi insentif kepada peternak. Insentif tu maknanya bantuan. Ya, kenapa hakim ternak ayam? Sebab hakim ni nak menyahut seruan kerajaan. Memang betul lah, memang kerajaan memang menggalakkan rakyat Malaysia ni untuk mengusahakan penternakan dan pertanian. Kenapa? Kelas, kenapa kerajaan suruh rakyat Malaysia ni mengusahakan ternakan dan juga terlibat dalam aktiviti pertanian? Kenapa? Apa sebabnya? Kenapa? Kenapa rakyat menggalakkan, raja menggalakkan rakyat ni menternak ayam, mengembala kambing, membela lembu, apa lagi? Menternak itik. Lepas tu raja pula. Kerajaan suruh rakyat ni bercucuk tanam kan. Mengusahakan pertanian cili, timun. Apa sebab dia? Kering-kering. Apa sebabnya? Takkan kerajaan suruh-suruh. Ya? Tadi cik rupanya salah cik orang. Ni untuk menaikkan ekonomi negara pasal dapat peluang pekerjaan. Ya, bagus. Okey. Okey, betul tu. Faktor utama dia, sebab negara Malaysia sekarang ni masih lagi bergantung sumber makanan daripada negara luar. Sebab bakalan makanan dekat Malaysia dah tak cukup. Jadi apa kesan dia? Kalau berlaku darurat makanan, kita Malaysia ni habislah sebab tak cukup bakalan makanan. Contohnya beras. Beras kita ambil daripada mana? Import daripada mana? Import daripada Thailand. Sebab beras kat Malaysia tak cukup. Tanaman padi pun tak cukup untuk menampung seluruh rakyat Malaysia. Apa lagi? Bekalan tenusu. Susu pun kita banyak import daripada Australia. Kan? Susu, daging. Kan? Memang kita tak cukup bekalan makanan. That's why kerajaan memang menyeru rakyat untuk mengusahakan aktiviti peternakan dan juga pertanian. Jangan takutlah. Sebab kerajaan akan bagi banyak bantuan. Banyak bantuan. Contohlah kalau macam siapa ni, Hasif. Nak menternak. Bukan menternak lah. Okay, contohlah nak mengusahakan tanaman cili. Jadi kita boleh, Hasif boleh buat satu kertas kerja. Dan boleh hantar kepada
agensi pertanian lah, macam Risda ke apa kan. So submit, tentang kerja, dapatlah bantuan. Tapi dulu bantuan dalam bentuk kewangan, sekarang bantuan dah bagi dalam bentuk barang. Okey. Itulah. Memang kerajaan akan bagi bantuan. Lebih-lebih lagi kepada golongan belia. Okey. Jadi sebenarnya baguslah kalau kita terlibat dalam aktiviti peternakan, pertanian, sebab itu merupakan satu perniagaan. Ingat, kalau kita terlibat dengan perniagaan ni sangat menguntungkan sebab pendapatan unlimited. Gaji besar. Berbanding dengan cikgu yang cikgu kerja kerajaan ni, gaji cikgu tak ada besar mana, hanya cukup-cukup makan je. Tapi kalau kamu terlibat dengan perniagaan, kan, usahawan, gaji kamu besar. Cuma kamu banyak korbankan masa lah. Okay. Kesungguhan terbukti apabila hakim telah membuat pinjaman bank melebihi RM200,000. Nampak? So hakim ni memang betul-betul serius nak berternak ayam. Dia sanggup pinjam duit bank RM200,000. Sekarang dia nak pinjam bank ni, maksimum boleh pergi 10 tahun. Zaman dulu nak pinjam duit bank ni, contoh buat personal loan, 30 tahun. 30 tahun. Jadi kalau pinjam RM200,000 tu selama 30 tahun, tak banyaklah nak bayar. Tapi zaman sekarang kalau pinjam RM200,000 10 tahun, berapa bulanan dia? Tak ke kena RM2,000 sebulan kena bayar. Nampak tinggi kan? Tapi nak buat macam mana kalau tak pinjam duit bank? Macam mana nak dapat modal RM200,000 tu? Memang sekarang ni memang kita tak ada pilihan lah. Memang kita nak beli rumah pun kena hutang bank kan. Harga rumah pun mahal sekarang ni. Harga rumah RM300,000, setengah juta kan. Lagi-lagi rumah kat Selangor tu. Takkanlah kita nak bayar rumah cash. Tak mampu kan. Memang kita terpaksa hutang bank. Nak beli kereta pun kita kena hutang bank. Tak ada yang mampu pula beli kereta cash. Yang main forex tu bolehlah beli kereta cash. Tapi jangan main forex. Forex tu haram. Yang tak adanya forex patut syariah. Tak ada Okey. Hakim terpaksa meminda kertas kerjanya beberapa kali dan hasil bantuan seorang yang berhormat telah menyebabkan bank meluluskan pinjaman tersebut untuk membina sebuah reban ayam tertutup yang dilengkapi dengan sistem pinjaman udara serta peralatan memberi makanan secara semi automatik. Hasil duit pinjaman bank tu dia membina sebuah reban ayam yang sangat canggih lah. Ada aircon. Dan makanan tu automatik. Mana tak payah kita nak macam kita nak gunakan pekerja kita untuk uruskan pemberian makanan ayam ni secara ikut masa, tak payah. So dah ada mesin automatik ni, dia dah tetapkan masa-masa pukul berapa yang kita kena bagi makanan. Dia ada ayam kan. Okey. Setelah kelulusan bank diperoleh, satu perjanjian kontrak dimeterai antara hakim dan syarikat raja. Maka projek peternakan ayam pun bermula. Okey, maknanya bila dia sign kontrak dengan raja ni, so sama ada hakim ni untung ke rugi ke, dia tetap kena ambil barangan daripada syarikat raja. Sebab dia dah sign kontrak. Kalau setahun syarikat raja kena supply, setahun lah hakim kena bayar duit untuk bekalan makanan dan juga ubat-ubatan. Itulah keburukan kalau kita sign kontrak dengan syarikat. Okey. Sambung lagi sekejap je masa berlalu Konflik mula timbul setelah setahun hakim menjadi peternak ayam. Sahabat karibnya Azam telah pulang dari luar negara kerana berkursus dan terus berjumpa dengan hakim. Hakim telah menceritakan masalah yang dialaminya sepanjang dia menjadi peternak ayam, iaitu terdapat rungutan orang
kampung terhadap lorinya yang telah menyebabkan keadaan jalan kampung bertambah teruk. Setelah itu, hakim menjelaskan kepada Azam bahawa hidupnya dibelenggu hutang dengan menunjukkan penyata hasil jualan ayam dari rebannya yang bernilai RM80,000. Begitu, hanya RM13,000 sahaja yang diterimanya kerana selebihnya digunakan untuk bayar hutang kepada syarikat raja. Okey. Bila hakim dah lama berkecimpung dalam bidang peternakan ni, dah lama dia berternak ayam ni, biasalah dalam perniagaan ni memang ada pasang surutnya. Mesti kita ada untung dan kita mesti akan menanggung kerugian. Memang semua akan mengalami benda yang sama. Kan? Macam Azri Walters, kenal kan? Influencer. Dia dulu pun dah berniaga lama. Dia dah pernah mengalami kerugian, mengalami keuntungan. So, keuntungan-kerugian tu benda yang biasa bagi usahawan. Okay, apa yang berlaku bila dia mengalami kerugian? Mungkin ayam dia banyak mati sebab kena penyakit, tak tahulah kan. So, apa yang berlaku, dia akan dikelilingi hutang. Sebab untung tak dapat, jadi dia kena bayar hutang bank lagi. RM200,000. Dia kena bayar duit supplier daripada syarikat raja lagi. Jadi dia pun dah menung dah. Dah pening. Okay. Last kali. Jumlah wang yang terima itu pula terpaksa digunakan untuk membayar pelbagai kos seperti bil elektrik, bil air, hutang bank dan sebagainya. Hakim menzahirkan penyesalannya tentang memilih ternakan kontrak yang dianggapnya situasi menang-menang, win-win situation. Tetapi keadaan yang sebaliknya pula berlaku. Hakim sedar bahawa dirinya telah dieksploitasi oleh syarikat raja melalui harga redak dan ubat untuk ayam ternakannya sehingga hutangnya meningkat. Hakim menganggap dirinya menerima nasib yang sama seperti datuk yang tertipu oleh orang yang memiliki kuasa. Okay, jadi hakim mula menyesal terhadap apa yang dibuat. Kesilapan dia sebab apa? Sebab dia pergi buat loan ban. Maknanya buat pinjaman daripada bank. Lepas tu apa lagi? Dia pergi pula buat kontrak dengan syarikat raja. Kan? Dia makna dia tak betul-betul baca dia punya kontrak tu macam mana. Itulah kesilapan dia. Okay. Apa akhir sekali ending dia? Ending dia, disebabkan dia tak mampu bayar hutang, hakim terpaksa menggadaikan tanahnya. Sebab apa? Bila dia buat hutang dengan bank ni, dia akan mencagarkan tanahnya. Bila hakim tak mampu bayar hutang bank, dia akan menggadaikan tanahnya kepada pihak bank. So itulah dia pengakhiran cerita cerpen Kadok Ayana Raja. So situasi hakim ni sama macam datuk dia dulu. Dulu tanah datuk dia kena rampas oleh raja. Sekarang tanah hakim pula kena rampas oleh pihak bank. Okey, faham tak cerita ni kelas? Faham cikgu. Faham Okey. Kejap je sejam dah habis Okey. So bila kita dah faham Gurindam pula. Syair Bidasari dan juga cerpen Kadok Ayana Raja, so kita berjawab soal pemahaman. Okey.
Oh, bahang sekarang. Malam pun panas. Okey. So, bahan satu ialah syair bidasari. Ini kita dah belajar tadi. Bahan dua ialah cerpen, ya Allah. Cerpen, kaduk, ayam dan raja. Okey. Okey, jom tengok bahan pertama. Okey, so ini cikgu tak perlu baca lagi ni semua kita dah dengar tadi. Okey. Okey, bahan yang kedua. So ini kena bacalah sebab ini dia punya petikan daripada cerpen. Yang tadi cikgu hanya terangkan sinopsis. Ini memang dia ambil betul-betul teks daripada cerpen. Okey, siapa nak baca teks ni? Ada volunteer? Baca saja. Ada? Tak ada? Hasif cikgu. Asfar tak nak baca Asfar? Sakit tekak pula. Baca apa cikgu? Baca ni je, bahan kedua. Yang tapi lah. Tapi. Tapi kau tidak pernah marah kepada raja yang sanggup mengambil tanah kaduk. Raja sanggup mengambil tanah rakyatnya yang miskin. Bukan hanya tanah kaduk, malah ramai lagi yang rakyat yang ditipu dan dirompak pada siang hari. Kau tahu terjadi kepada kaduk selepas? Tanahnya ni bawah ni. Oh, sambung. Ha. Tanahnya diambil. Dia, kena baca macam cerpen Dia dan isteri serta seorang anak lelaki hidup berempat dan menumpang di atas tanah yang sebenarnya tanahnya sendiri. Zaman sudah berubah, si kaduk telah meninggal dunia. Raja yang zalim itu pun sudah mangkat. Anak dan cucu kaduk hidup pada zaman merdeka dan sempat mengecapi kemajuan negara. So, Okey, terima kasih Ani. Okey. Jadi kat sini dia beritahu kat sini apa? Okey. Okey, dia cerita pasal okey, maknanya tapi kau tidak pernah marah kepada raja yang sanggup mengambil tanah kaduk. Okey, kat sini mungkinlah hakim ni dia macam mempertikaikanlah raja yang mengambil tanah datuknya iaitu kaduk, sehinggalah kaduk dan juga neneknya terpaksa merempat dekat tanah sendiri. Okey. Zaman dah berubah, kaduk dah meninggal. Raja yang zalim pun dah mangkat. Okey, so anak dan cucu kaduk pun hidup zaman selepas merdeka dan mengecapi kemajuan. Maknanya hakim tadi pun dah besar dan hakim tu yang akan menuntut bela ke atas tanah datuk dia. Okey. Sekarang kita tengok soalan yang pertama. Dengan berdasarkan bahan satu, berikan maksud rangkai kata Khalifah Akas Bestari. Okey, kejap cikgu buka Padlet . Okey, kalau kamu tahu maksud dia, kamu boleh buka buku antologi jaket kulit kijang dari Istanbul, ada maksud kan tepi tu. Dekat bahagian glosari, ada maksud, betul tak? Kalau tak jumpa juga, kamu tengok dekat buku rujukan. Memang ada dekat bahagian bawah tu, dia punya sinopsis memang bagi tahu dah maksud setiap perkataan. Khalifah apa dia, Akas apa dia, Unggas tu apa dia, semua dah bagi tahu.
Okey, sekarang kamu boleh respon jawapan dekat dalam Padlet Okey. Seperti yang saya dah pesan sebelum ni, nak jawab soalan pemahaman sastra macam mana? Dia sama macam pemahaman umum. Maknanya kamu salin balik, ya Allah. Salin balik kepala soalan. Maksud, maksud pula. Maksud rangkai kata Khalifah Akas Bestari ialah apa dia? Khalifah tu apa dia? Akas apa dia? Bestari apa dia? Okey. Boleh? Kalau dia bagi 3 perkataan, makna jawapan kamu pun 3 perkataan. Okey, so kat sini Kat sini cikgu dah siap-siap. Hilang dah. Jumpa tak? Tadi macam ramai yang typing ni. Okey.
Okey, yang respon jawapan ni tulis nama kamu boleh? Supaya cikgu tahu siapa yang tulis. Okey, dapat? Maksud orang kata khalifah akan bercari ialah khalifah. Okey, khalifah ni kamu kena tukar. Khalifah ni perkataan yang dipinjam daripada bahasa Arab. Kenapa? Kenapa bahasa Melayu ni kita banyak bahasa Arab? Kenapa? Sebab orang Melayu dulu banyak memeluk Islam kan dulu. Dulu orang Melayu ni asalnya menganut agama Hindu-Buddha. Kan? Bila menganut agama Hindu-Buddha, so orang Melayu ketika itu banyak menerima ataupun pengaruh tulisan rencong, lepas tu bahasa pun menggunakan bahasa Sanskrit. So bila agama maknanya bila Islam datang ke Melaka, so para mesuara memeluk Islam, so kita banyak menerima bahasa daripada bahasa Arab. Waktu tu baru kita menggunakan tulisan Jawi. Dan banyaklah perkataan Arab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Contohnya syukur, redha, ikhlas, sultan, khalifah. Itu semua bahasa Arab yang telah diterjemahkan kepada bahasa Melayu. Sebutan sama, ejaan sahaja yang lain. So disesuaikan mengikut sebutan bahasa Melayu. Okay. Khalifah maksud maknanya adalah pemerintah. Ya, pemerintah. Pemerintah. Pemerintah yang pandai. Bestari itu maknanya pandailah sama. Tak perlu kita ulang-ulang. Ialah Irfan. Irfan kena huraikan. Khalifah tu apa dia? Pemerintah ke, ketua ke, kena huraikan. So panduan kamu ialah jawapan ni. Pemerintah yang pandai ke, pemerintah yang bijaksana ke, pemerintah yang adil, pemerintah yang hebat. Okey. Irfan okey, jawapan kurang tepat. Ya, kurang tepat. Okay, tak apa. Tengok soalan yang kedua. Okey, dengan berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan perbezaan bagi aspek kepribadian raja. Okey, salin balik. Perbezaan aspek kepribadian raja bagi bahan 1 ialah raja bersifat apa? Okey, kamu tengok balik bahan 1 tadi, syair tadi. Macam mana ciri-ciri raja dekat bahan 1, dekat syair? Kamu bandingkan pula sifat raja pada bahan yang kedua, iaitu cerpen. Cuba kamu bandingkan. Okay, siapa boleh terangkan macam mana raja dekat syair, maknanya raja dekat negeri Kebayak tu macam mana ciri-ciri dia, dan raja dekat dalam cerita Kaduk tu macam mana perangai dia? Siapa boleh terangkan? Bagi voice dia apa? Kalau tulis ni cikgu saya 9.30 baru habis. Okey, bagi pendapat lah. Raja dekat bahan 1, raja negeri Kebayak tu macam mana? Dia bagus memerintah ke ataupun tak bagus memerintah? Ya, baguslah ni.
Ialah seorang raja yang baik. Okey. Hani ni anak murid cikgu Syifa eh? Bukan, bukan. Oh, bukan. Hani yang duduk kat seberang tu kan? Betul, betul. Ingat. Dah belajar dah ni, cerpen ni? Enggak. Oh, bagus. Ialah seorang, okey, ialah Seorang yang, kan? Raja raja yang di negeri Kembayat. Merupakan seorang raja yang baik dan prihatin terhadap rakyat. Bukan malah. Manakala pemerintah kedua, pemerintah ambil raja lah. Raja raja bagi raja berdasarkan bahan dua ialah baginda sangat kejam dan tidak memberi kemanusiaan, bukan, dan tidak berperi kemanusiaan kepada rakyat. Dah cukup. Dapatlah 3 markah. Okey, bagus. So, semua boleh follow jawapan Hani Okey, bagus. Okey, soalan yang keempat. Soalan yang ketiga. Ini soalan keempat. Institusi raja merupakan lambang kedaulatan negara. Pada pendapat anda, mengapakah ada segelintir masyarakat pada zaman sekarang yang tidak menghormati institusi beraja di Malaysia? Okey. So, macam biasa salin balik. Sebab ada segelintir masyarakat pada zaman sekarang yang tidak menghormati institusi beraja di Malaysia ialah, okey, kenapa rakyat sekarang ni dah berani menghina raja? Kenapa? Sampai dekat media sosial, dekat Facebook kan, dia pergi edit muka agung kita dengan benda yang tak baik. Nampak ada? Ingat tak? Lepas tu dia boleh kritik raja kita. Kan? Dia kata raja duduk sajalah, apa kan? Macam-macam lah. Kenapa rakyat sekarang dah semakin berani mempertikaikan kedudukan raja kita? Apa sebab-sebab dia? Okay. Boleh komen dekat dalam chat je. Sebab kalau kamu tulis dekat Padlet, risau tak sempat. Kita sembang santai. Kenapa ramai yang dah berani dia tak hormat langsung raja-raja kita? Terutamanya bangsa bukan Melayu lah. Kenapa? Bukan nak racist ke apa, cuma itulah realiti. Apa yang tak bagus? Bagus. Apa sebab dia? Sebab ada orang yang tak setuju dengan keputusan raja kot. Tak juga, sebab zaman sekarang ni kuasa raja tu dah berkurang. Tak macam dulu raja ni autokratik. Kan? Apa-apa keputusan tu memang raja yang buat. Sekarang ni tak lagi. Sebab waktu pemerintahan mantan Perdana Menteri Tun Mahathir tu salah satunya menteri yang berjaya mengurangkan kuasa sultan di Malaysia.
Sebab itulah wujudnya mahkamah raja-raja. Mana kalau raja-raja ni ada buat kes-kes jenayah ataupun salah laku, akan didakwa di mahkamah raja-raja. Tahulah, Okey. cikgu faham. Okey, sebabnya ialah, ya, ada dengar voice ni. Tak ada. Sebab generasi zaman sekarang mempunyai pengetahuan yang cetek terhadap institusi beraja di Malaysia. Okey, itulah puncanya. Sebab dia tak tahu apakah peranan raja. Lepas tu dia pertikaikan, dia tak tahulah. Dia tak tahu ke yang sebenarnya raja ni lah individu yang bertanggungjawab untuk membuka kerajaan. Kalau raja dulu tak buka kerajaan dekat tanah Melayu ni, kita tak akan lahir. Kan? Bermula daripada Melaka kan? Ingat dulu. Bagaimanakah peristiwa para mesuara membuka kerajaan di Melaka. Kan? Sebab itulah kita kena menghargai peranan raja-raja Melayu di Malaysia ni. Kalau tak adanya sultan raja kat Malaysia ni, dah lama agama Islam kita ni hilang. Kita orang Islam, Melayu Islam selamat sebab adanya raja-raja yang jaga kita ni. Kalau kita nak harapkan orang-orang politik, habis. Betul. Mungkin kurang diajar moral. Betul. Betul tu. Maknanya kurang punya pendidikan moral. Apa lagi? Seterusnya, apa lagi puncanya? Puncanya rakyat di Malaysia tidak mengamalkan perpaduan kaum. Nampak? Bila orang Melayu, orang India, orang Cina masing-masing tidak mengamalkan perpaduan kaum, maknanya tak hormat antara satu sama lain, kan? Sepanjang masa bergaduh, jadi tak ada respect each other, itulah menyebabkan masing-masing mempertikaikan hak setiap bangsa. Itulah puncanya. Okey. Okey kejap ni masa, ya Allah. Ya betul. Betul, setuju. Sebab rakyat Malaysia sangat mempercayai kepada media sosial secara bulat-bulat tanpa menyelidik terlebih dahulu. Betul, memang betul. Sebab itu dalam Islam, fitnah ni satu dosa yang besar. Fitnah tu dosa yang besar sebab melalui fitnah tu boleh memecah belahkan masyarakat. Sekarang ni nak buat fitnah senang je. Kamu type dekat Facebook tu dah buat fitnah. Okey. Soalan terakhir Baru-baru ini anda telah terbaca satu isu yang hangat di media sosial, iaitu perbuatan menghina dan mempersenda raja. Anda bimbang kerana risau perbuatan tersebut akan meracuni minda masyarakat supaya bangkit memberontak menentang raja. Okey, bayangkan anda ni pemimpin negara. Bayangkan anda ni Perdana Menteri. Anda berada dekat di tempat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemukakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan masyarakat hormat raja. Okey, bayangkan kamu Perdana Menteri, apa yang kamu akan buat untuk memastikan rakyat ni atau masyarakat ni menghormati raja? Ambil tindakan terhadap orang yang menyebarkan perkara yang bukan Bagus. benar. Cikgu setuju. Maknanya pihak berkuasa haruslah mengambil tindakan kepada individu-individu yang berani untuk mempertikaikan institusi beraja di Malaysia. Bagus. Okey, yang lain? Apa pula peranan pihak sekolah, peranan guru, bapa, peranan pihak kerajaan? Apa dia?
Contoh peranan pihak kerajaan. Kita tengok Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa yang KPM boleh buat? KPM ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia haruslah mewujudkan satu silibus khas tentang institusi beraja di Malaysia untuk memberikan pendedahan kepada murid-murid tentang sistem beraja yang didapat di Malaysia. Okay. Macam dulu kan, waktu kamu form 1, kamu semua ada dapat buku apa ni? Keselamatan Jalan Raya kan? Betul, form 1. So benda yang samalah pihak kerajaan kena buat, wujudkan satu buku khas tentang sistem beraja di Malaysia. Supaya bila murid baca, dia akan faham kenapa wujudnya raja di Malaysia, apakah peranannya, kenapa kita kena hormat raja. Bila ramainya murid mendapat kesedaran, barulah tak akan berlaku isu-isu ini pada masa yang akan datang. Okey. Alright. Betul lah, Merdeka Hukuman pun sama juga. Maknanya dari segi menguatkuasakan undang-undang. Kan, contohnya undang-undang melucutkan kerakyatan ke, penjara semua hidup ke, kan. Sebab ini kesalahan yang sangat berat. Okey. Okey, kelas. So, alhamdulillah setakat ini saja kelas kita pada hari ini. So, minggu depan semua akan menghadapi ujian penguasaan yang pertama. So, cikgu ucapkan semoga berjaya. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tangguh kelas kita. Kita jumpa minggu depan insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Cikgu. Sama. Push buku.